Okey, kita sambung balik. Tadi ada orang call cikgu menyebabkan rakaman ini terputus. So ini video yang kedua, kita sambung. Okey, di mana tadi kita sambung di sini ya. Kita contoh yang ni. Yang mana apabila kumpulan 17, contohnya klorida dalam satu sebatian bergabung dengan O, dia dah tak jadi negatif 1. Okey, kita kena kira yang lain, maka kita akan dapat positif 1. Okey, contoh yang lain, kumpulan 17 bromin, kumpulan 17 dalam satu sebatian. Kalau bergabung dengan oksigen, hati-hati. Kalau dengan oksigen, dia tidak akan jadi negatif 1 lah, dia akan jadi yang lain pula. Okey, ini contoh dia. X, bromin ni kita wakilkan X tambah oksigen sentiasa negatif 2 kali 3 sama dengan sebabnya ini polyatom, sama dengan charge dia negatif 1. Okey, jadi kalau kita selesaikan, kita akan dapat positif 5. Jadi nombor pengoksidaan bromin di dalam sebatian ini adalah positif 5. Okey, jadi dia boleh berubah menjadi nombor yang lain bila bergabung dengan oksigen. Okey. Okey, jadi kita dah habis tentang law ke-88 law tentang nombor pengoksidaan. Namun kita masih belum detect lagi nombor pengoksidaan mana yang mengalami pengoksidaan, nombor pengoksidaan mana yang mengalami penurunan. Okey. Kalau tengok buku teks ni, dia masih tak huraikan lagi, dia terus kepada okey, perkara yang lain agak lain sikit. Tak apa, kita go through saja. Okey, yang mana sebenarnya nombor pengoksidaan ini kita dapati sebenarnya kita ada deal dengan dia. Contohnya macam ini ya. Kamu pernah dengar contohnya kuprum 2 oksida. Okey, kenapa kita panggil kuprum 2 oksida? Okey. 2 itu sebenarnya adalah nombor pengoksidaan bagi kuprum. Contohnya di sini, tak apalah cikgu baca kat sini. Unsur-unsur peralihan ataupun dalam bahasa Inggeris transition element, logam yang lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor pengoksidaan dalam sebatiannya. Okey, kamu ada belajar dulu transition element. Salah satu ciri istimewa dia ataupun apa ciri istimewa dalam bahasa Inggeris? Ialah boleh menunjukkan lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Maksudnya cikgu cakap itu nombor lebih daripada satu charge. Okey. Jadi mengikut sistem penamaan, angka Roman digunakan untuk menunjukkan nombor pengoksidaan logam yang ada dalam sebatian tersebut. Okey, ini hanya melibatkan transition element. Kalau logam-logam transition element membentuk sebatian, kita kena mention dia punya nombor pengoksidaan. Contohnya kuprum 2 oksida. Okey, apa lagi? Ferrum 2. Contoh sini ferrum 2 nitrat. Kena mention. Hanya untuk transition element. Kalau logam biasa, magnesium, kalsium, natrium dalam satu sebatian, tak perlu kita mention dia punya charge ataupun nombor pengoksidaan. Okey, ini tak ada apa-apalah. Ini saja dia bagi penerangan. Contoh dia bagi sini, kamu boleh baca. Ini MnO2, nama dia sebenarnya mangan 4 oksida, manganese 4 oxide. Okey, so ini benda, nombor-nombor ini sebenarnya mewakili oxidation number bagi logam. Okey. Tak apa, ini saja pengetahuan am. Kita terus kepada kepada contoh yang apakah yang dikatakan oxidation reduction based of changes of oxidation number. Okey. Okey, so perubahan nombor pengoksidaan yang diberi contoh sini, sebenarnya contoh-contoh ini biasanya kita bincang di hujung bab, seperti mana cikgu cakap dulu, di hujung bab redox ni
Tapi dia bagi awal-awal. Mungkin agak cikgu kena cerita panjang. Tapi cikgu akan cuba ambil satu contoh yang lain nanti untuk kita mudah faham lah apakah yang dikatakan oxidation dengan reduction based on changes of oxidation number. So cikgu akan ambil contoh yang lain. Contoh yang dia beri ni okey, cuma biasanya contoh-contoh ni kita bincang di hujung bab. Okey, so cikgu akan cari contoh yang lain. Okey, terima kasih kelas.